Okey, salam sejahtera, salam negaraku. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Kalawanan. Kita hari ini 17 hari bulan 17 hari bulan November 2023 berada di perkarangan Little India Breakfast. Tengoklah terang-terang. Ni semua gerai-gerai warga asing. Warga asing bila kita nampak kita, dia bergerak, dia lari. Ni semua gerai-gerai warga asing. Kita nak tanya DBKL macam mana DBKL dan immigration buat tak tahu. Kita bukan mencabar kredibiliti mereka, tapi kita nak tanya, bila warga Malaysia buat perniagaan, DBKL datang dia rampas barang. Ini terang-terang, ini semua gerai-gerai warga asing. Kita tengok toke dia, bila tengok kita datang dengan kamera, dia semua lari. Barang-barang dia tinggal. Barang-barang ini semua dia warga asing. Adapun kalau ada pun DBKL bagi lesen sementara, saya percaya atas nama Malaysia Alibaba lah. Warga Malaysia. Warga Malaysia menyewakan, saya percaya daripada apa yang kita dapat, dia menyewakan lebih daripada 4,800 hingga 4,000 dia buat perniagaan macam ni. Ini semua gerai-gerai warga asing. Lagi depan kita boleh pergi ini adalah gerai-gerai warga asing di mana warga Malaysia dia hanya duduk sini sementara untuk 2 jam macam tu. Bila DBKL datang, dia duduk. Dia pakai orang Malaysia. Sungguh sedih dan pilu apabila kita rasa bahawa warga Malaysia menjadi alat kepada warga asing. Bangla, Pakistan bermaharaja lela di Malaysia. Dia orang buat perniagaan. Dengan ni barang-barang semua di warga asing ni, bukan Malaysia punya. Warga sini, orang India di sini merana. Orang Melayu, orang Cina semua merana. Tapi warga asing buat perniagaan, dia jual barang-barang ni. DBKL dia buat tak tahu. DBKL dia buat tak tahu, immigration tu tak turun briefing. Tengok, dia main token semua lari. Bila kita datang, dia tengok. Dia tinggal barang macam dia lari. Kalau betul-betul dia mempunyai dokumen sah, kenapa dia harus lari? Kita sekarang nak tanya DBKL, kenapa dia bagi, dia tahu terang-terang perkara ini berlaku di perkarangan di Little India Breakfast. Tetapi satu hari saya percaya lebih daripada 10 kali mereka berpusing menaiki kenderaan pengawal kuasa. Tetapi mereka buat tak tahu. Tetapi bila ada warga Malaysia buat nasi lemak, jual nasi lemak, dia rampas. Dia bagi saman 2,000. Ini warga asing. Dia tidak mempunyai lesen, tidak mempunyai permit sah, tapi mencabar kredibiliti Malaysia. Dia tengok kita warga Malaysia macam bodoh sajalah. Apa yang nak buatlah. So kalau dia berani, kalau dia mempunyai dokumen sah, mana dia pergi? Warga asing tu, semua sing-sing semua lari. Kita lagi boleh tengok depan. Dia semua lari. Lari punya. Dia jual barang-barang. Orang Malaysia nak buat niaga memang susah. DBKL tahu, immigration tahu. Tetapi saya nak tanya dia, kenapa immigration dia buat tak tahu perkara macam ni? Orang Bangladesh, orang Pakistan, orang dari India datang sini tanpa permit, tanpa lesen, tanpa punya apa-apa dokumen. Tengok bila kita datang, dia orang semua lari. Tengok barang dia tinggal macam ni. Barang dia tinggal macam ni, dia semua cabut lari. Ini tengah bandar. Ini baru kita tengok di kota raya saja. Macam mana jalan pendalaman. Kalau kita tengok belakang, satu perkampungan Bangla. Bangla tidak boleh membuat barang runcit. Tertera dalam undang-undang termasuk. Tetapi mereka mencabar undang-undang Malaysia. Mereka mencabar kredibiliti kerajaan kita. Mereka mencabar rakyat Malaysia. Kalau rakyat Malaysia buat perniagaan, DBKL turun. Itu yang soal yang kita tanya. Soal ini adalah bukti. Sebab kita nak bukti, kita nak serahkan kepada mereka. Kita nak serahkan. Yang tidak mempunyai lesen, dia tinggalkan kedai macam dia, lari. Mereka adalah warga asing yang membuat perniagaan. Mana toke dia lari. Orang Malaysia di sini buat perniagaan susah. Nak dapat lesen, permohon kepada DBKL, dia tak bagi lesen. Tetapi ini terang-terang menunjukkan mana toke dia. Dia tengok kita saja dia lari. Takkan DBKL tak tahu? Takkan immigration tak tahu? Macam inilah keadaan yang berlaku. Pusing di sini, mungkin di belakang ke berapa? Tak ada. Memang betul tak ada soalan. Dia tengok kamera saja dia lari. Inilah keadaan dia. Dia tengok kita, dia warga asing, dia lari. Orang Malaysia ni kita lebih bermurah hati.
Ini adalah gerai-gerai warga asing. Kita tengok toke dia satu pun tak ada di sini. Bila kita tidak tengok kamera sekarang, 1, 2, 3, 4, 6 gerai kita dah datang. Ini tepi jalan. Ini hak kerajaan. DPKL harus berambil tindakan. Bila orang Malaysia jual barang-barang, DPKL turun, dia rampas barang, dia bagi saman 2,000. Ini warga asing. Bangkal ini Singh ini datang daripada India. Tidak mempunyai dokumen sah. Semua dah lari. Dia tinggal barang, dia lari. Okey, sekarang kita berada di perkarangan gerai-gerai bunga. Gerai-gerai bunga di Brickfields, di mana lesen diberikan kepada warga Malaysia untuk membuat perniagaan bunga, menjual bunga untuk warga Malaysia. Tetapi saya percaya satu dalang besar telah berlaku, di mana warga Malaysia menyewakan lesen yang diberi oleh DPKL kepada warga asing. Warga asing yang ada di sini datang daripada India, dia buat perniagaan. So mana kredibiliti DPKL? Dia kata, Anwar Ibrahim hari itu kata, Perdana Menteri dia kata, kalau menyewakan lesen kepada warga asing, dia akan tarik balik lesen. Daripada sini sampai ujung kita tengoklah. Tuan-tuan sering tengok. Video ini direkam supaya kita serahkan memorandum dengan video ini kepada Parlimen. Okay? Alright. Kebanyakan di sini adalah kebanyakan peniaga adalah warga asing. Kalau warga tempatan tak ada masalah. Kita tidak mahu warga Malaysia menyewakan lesen kepada warga asing, di mana warga asing lesen yang diberi oleh DPKL dia paling murah. Tetapi lesen itu disewakan oleh warga Malaysia kepada warga asing dengan satu harga yang lumayan. Ini yang dikatakan Alibaba. Ini yang berlaku di Brickfields. Datuk, selalunya perniagaan yang dibuka ni dia bermula dari pukul berapa Datuk nampak warga? Oh, sini kita pagi dia start. Sampai lebih kurang pukul 11.30 malam dia ada sini. Pendapatan lumayan. Kita tak kata rezeki halal you carilah. Tapi apa yang kita mahu? Kenapakah warga Malaysia menyewakan lesen kepada warga asing? Mereka tanpa mempunyai izin. Permit tidak mempunyai permit yang sah. Dia datang ke Malaysia untuk bekerja, dapat permit daripada mana-mana majikan, itu yang sah. Lepas tu dia kena pulang balik ke negara asal. Bukan ni duduk sini sampai 15 tahun, 20 tahun dia buat niaga, dia mencabar kredibiliti kita. Orang Malaysia kita sini nak buat satu perniagaan susah sangat. Dan lesen diberi, DPKL tahu terang-terang, saya percaya. Lesen ini disewakan kepada warga asing. Kenapakah ini berlaku? Macam manakah kita nak membenteraskan kegiatan warga asing tanpa lesen, tanpa permit? Sekarang ni Datuk berada di mana Datuk? Saya sekarang berada di Brickfields, di perkarangan kedai-kedai bunga. Okay. Lepas ni Datuk nak terjah ke mana lagi Datuk? Kita nak pergi Mutiara dan perkampungan Bangla belakang. Di sana tu Bangla, dia kedai dia buka minimarket, kedai runcit, di mana dikatakan saya hanya bekerja. Tetapi kedai itu toke memang dia gunakan lesen orang Melayu. Sungguh sedih. Warga Malaysia khususnya daripada golongan Melayu, masyarakat kita menyewakan lesen itu kepada Bangla. So ini di masa hadapan akan amat menyusahkan generasi kita di Malaysia. Datuk ada pengalaman sendiri pergi berjumpa dengan Bangla tu dah. Apa yang mereka kata? Dia kata itu toke sudah sewa sama saya lah. Saya kerja. Dia cakap saya kerja. Saya cakap you bukan kerja, you toke saya tahu. Tak apalah, saya tahu lah. Datuk pun tahu saya bukan toke. Lepas tu dia mengaku dia toke. Dia sewa, dia tunjuk lesen tu. Itu memang dia mengaku lah. Orang Melayu menyewakan kepada dia. So badan kanun termaktub. Negara kita ada undang-undang. Bila rakyat membuat satu persalahan, dia akan dituduh di mahkamah. Kita mempunyai enactment immigration. Dia harus berkuat kuasakan enactment immigration. Apa yang saya mohon, kita mempunyai 222 ahli parlimen. 222 ahli parlimen ni bercakap hari-hari perkara yang tidak logik, langsung bergaduh, bertengkar. Tapi ini isu yang akan merosakkan generasi Malaysia, di mana warga asing bermaharajalela di sini. Bukan saja di Brickfields, ini satu contoh. Tapi di seluruh Malaysia apa ini yang berlaku. Tapi kita akan pergi perkampungan Bangla. Aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanar, hari ini 17 hari bulan November 2023, jam tepat pukul 12 tengah hari Jumaat. Kita berada di monorail depan New Central, New Central Brickfields, di mana untuk tuan-tuan, untuk paparan tuan-tuan,
sini pun Maharaja Lela oleh siapa? Oleh warga asing. Tengok depan. Happy. Di sini warga asing, dia menggunakan, saya percaya dia menggunakan lesen warga tempatan menjaga di sini. Bagaimanakah DPKL memberi lesen kepada mereka untuk warga asing? Soal yang kita tanya, inilah gerai-gerai di Dah lepas habis. dia lari. Tadi. Ya? Dia macam ni lah gerai kita nampak. Kita nampak dia ada toke di sini. Bila kita nampak macam ni, so DPKL dan immigration harus prihatin atas dasar kita bukan cakap mencabar mereka, kita tak mencabar, tapi mereka lah yang mencabar kredibiliti. Warga asing mencabar kredibiliti kita. Takkan menteri tak tahu apa yang berlaku. Takkan ketua pembangkang tak tahu apa yang berlaku. Takkan Perdana Menteri dia 6 kali, 5 kali turun briefing dia tak tahu apa yang berlaku. Dia telah mengeluarkan war-war dia telah menerangkan bahawa sekiranya lesen warga Malaysia menyewakan kepada warga asing, lesen ditarik. Ini macam mana? Ini semua kita tengok warga asing. Mana dia punya? Toke dia lari. Kita lagi turun depan. Orang Malaysia nak buat niaga susah. Tapi warga asing datang dari Bangla, Pakistan, dia bermasalah dengan. Tengah. Ini saudara kita daripada Punjab. Dia dulu pakai serban, sekarang dia potong serban. Lesen tidak ada, permit tidak ada, dia menjalankan perniagaan. So siapa raja di sini? Kita nak tanya kepada kerajaan Malaysia, siapa raja? Tengok dia lari. Dia semua lari. Dia datang sini dia lari dia. Inilah apa yang berlaku di Kota Raya Malaysia. Sampai dia terus dia lari macam ni juga. Dia bawa tahu dia lari. Inilah toke dia. So warga Malaysia saya percaya sewa kepada dia. Saya tengok kenapa dia lari terus macam itu. Dia lari macam dia jalan. Dia lari, dia tak mau tunjuk siapa dengan toke. Orang Malaysia kita susah. Orang Bengali daripada Sing Sing, dia bermaharaja Lela. Sampai kedai-kedai dia lari, dia tinggal macam ni juga. Okay. Tengok apa yang berlaku di Brisbane. Mana dia lari entah. Kedai pun dia biar macam tu dia lari. Hah? Sudah hilang? Hilang. Datang sini tanpa izin, tanpa mempunyai dokumen sah, jalankan perniagaan. Mereka berani untuk berniaga di sini, menjaga di sini. Datuk, Ya. kalau Datuk tengok dari segi kebersihan peribadi mereka, Datuk, kebersihan mereka. Oh, teruk sekali. Tempat masak mereka, saya kena tunjuk tempat mereka menyiapkan barang-barang itu, yang mereka menjajah itu semua. Semua kotor dan jijik. Tapi mereka berani. Tapi Malaysia kena ya. Mal kena ya. Dengan benar dengan lagi. Ini gorli ya. Okey, tempat ni kita ada depan Hong Leong Bank. Kita tahu bahawa Datuk percaya bahawa tempat ni ada 2-3 gerai di mana warga Malaysia daripada Brickfield dia menyewakan lesen yang dia punyai. Dia buat photostat dia sewa. Satu gerai dia ambil RM800. Dan saya percaya bahawa ada imbuhan yang diberikan kepada satu agensi kerajaan. Satu agensi kerajaan. So apa yang kita tanya terang-terang, di Kota Raya warga asing tanpa mempunyai permit, tanpa mempunyai apa-apa dokumen yang sah boleh berniaga. Kita warga Malaysia, dia mencabar warga Malaysia. So kita nak buktikan bahawa inilah mana perginya 222 ahli parlimen yang mendapat imbuhan duit yang cukup lumayan, tak turun padang, tak buat kerja. Kita NGO dan saya sebagai Presiden NGO Datuk Dr. Kalaiwan kena turun padang menunjukkan bukti-bukti yang sah. Di parlimen pula mereka bergogok, berhujah apa yang tak penting untuk rakyat Malaysia. Warga asing bermaharaja Lela, Bangla, Pakistan, Nepal. Kalau kita pergi Petaling Street, mereka bermaharaja Lela. Brickfield pula, Bengali, Sing Sing semua bermaharaja Lela. Hari ini immigration tangkap, 2 hari dia keluar. Macam mana keluar saya tak tahu. Kena tanya PDRM, kena tanya immigration. Bila ditangkap, dia ada serban. Bila dia keluar, dia potong serban, dia jadi modern Sing. So hari ini tuan-tuan pun tengok. Tadi gerai-gerai yang menjual kuih-kuih itu semua, toke-toke lari bertepiaran.
Dia lari sebab dia tidak mempunyai apa-apa dokumen. Itu pun dah membuktikan kesalahan Datuk, ya? Kesalahan. Lagi satu yang penting, kesihatan. DPKL harus periksa tempat mereka yang membuat masakan tu. Sungguh jijik dan teruk. Ini adalah warga Malaysia, dia buat perniagaan, kita sokong. Kita sokong 100%. Remaja-remaja macam ni, Malaysia tak nampak? Malaysia. Dia ada tak ya? Arwin. Nama dia Arwin, umur berapa? 26. Dia warga Malaysia. Sepatutnya DPKL harus beri satu lesen yang sah kepada beliau. Kita tidak mahu warga asing bermaharajalela di negara kita. Malaysian license lah. Malaysian license. Tengok ini terang-terang membuktikan ini warga asing. Come on, you want to work? Come. Tengok dia lari macam inilah keadaan. Dia briefing. Warga asing dia jual tempat. Semua dia menjajah kuih, semua dia menjajah. Warga negara Malaysia dia menyewakan lesen Alibaba. Takkan DPKL tak tahu. Penguatkuasaan. Mereka sebagai kaki tangan penjawat awam dia buat aku janji. Tepuk dadah, tanyalah selera. Okey, kita datang daripada ni. Nama saya Datuk Dr. Kalawana. Ya, tahu kenal. Kenal lah, bagus lah. So ini kedai warga asing ke warga Malaysia? Tak, saya punya. Memang atas nama suami ya. Suami Malaysia ke Bangla? Malaysia. Bukan Bangla? Bukan. Melayu lah? Sini, Melayu sini. Melayu Sabah kah? Tak, Malaysia sini. Orang Perak. Kita kata sabar kepada mereka lah sekiranya mereka tidak membuat perniagaan Alibaba. Macam ni toge dia ada di sini. Kita puji kredibiliti dia. Dia mempunyai pekerja lesen. Kalau sah tak sah permit dia itu terpulang kepada immigration. Okey. Apa yang kita mahu ialah warga Malaysia tidak menyewakan lesen yang diberikan kepada warga asing. Terima kasih puan. Sama. Terima kasih. Okey, kita berada di perkarangan Jalan Tambi Abdullah. Ini adalah satu perkampungan warga asing Bangla. Di mana peruntukan undang-undang terang-terang menyatakan bahawa kedai-kedai minimarket, barang-barang runcit tidak boleh mengelola dikendalikan oleh warga asing. Ini adalah bukti yang sah di mana ini semua adalah gerai-gerai warga asing Bangla. Tapi bila kita masuk dia akan katakan iri kedai orang Melayu punya lah, warga Malaysia punya. Tapi kita tahu kredibiliti DPKL, kredibiliti immigration, kredibiliti kerajaan kita dicabar. Apa yang kita mahu ialah apa parti pun tak kisahlah, you pembangkang ke, pemerintah ke, Bersatu ke, UMNO ke, DAP ke, tapi buatlah kerja. Tepuk dadah, tanyalah selera. Kalau hari ini kita biarkan warga asing bermaharajalela macam ni dalam niagaan, macam mana kita pula warga Malaysia nak menjalankan perniagaan? Kalau dia nak bukti, kita tunjukkan bukti. Ini semua gerai-gerai warga asing. Semua yang ada di sini ialah Bangla, Myanmar, Pakistan. Mereka yang ada di sini, ini Jalan Tambi Abdullah. Kita di depan lagi ya. Gerai besar-besar dia buka. Ada BGB Supermart kau. Macam KK lah pula. Kita berada di perkarangan Jalan Tambi Abdullah. Okey. Di Brickfield. Ini adalah perkampungan Bangladesh dikatakan. Gerai minimarket, gerai runcit, jual ikan, sayur, semua mereka buat. Bila dia tengok kita, dia cepat-cepat dia tutup kedai. Sebab daripada sana dia ada signal lah. Dia sudah tahu. Okay? Depan sana pun kita pergi ya. Betul. Kalau mereka menggunakan kaedah signal, WhatsApp dan semua, jadi maksudnya pihak berkuasa harus menggunakan teknik yang lebih Mereka tepat. canggih. Okay. Ini adalah restoran. Saya percaya dengan minimarket. Puan, sila datang boleh. Warga Malaysia. Ya, saya. Ini Bangladesh. Okay, ini puan nama apa? Siti. Ini puan Siti. Dia ada restoran dengan gerai makanan di sini. Ya, saya yang jaga. Dia yang jaga. Suami dia Bangladesh. Tapi peruntukan kita mengatakan suami dia bawa dana. Okey, ini bukan peruntukan, dia bawa dana, isteri menjalankan perniagaan. Dalam akta immigration, kalau warga asing dikahwinkan dengan sini, warga asing jadi spouse saja.
Dia tidak boleh bekerja, dia tidak boleh berbuat perniagaan. Tapi apa yang berlaku di sini, puan ini menjalankan perniagaan. Yang semua yang ada di sini semua pekerja adalah daripada Bangladesh. Bangladesh. Tapi Sebab warga Malaysia dia tak ada minta restoran. dia tak ada minta restoran dia katalah. Tapi immigration dan DPKL harus pantau dengan teliti ni datang sini. Tanya mereka adakah mempunyai permit yang sah. Pendatang asing tanpa izin bermaharajalela. Ini Tapi Abdullah pula menjadi kawasan warga asing bermaharajalela. Ya, betul. Kami tanya. Okey, thank you. Kan kita tanya sekarang. Tanya saja Berkata apa? Lu berapa lu bayar lebih? Apa pun tak faham. Oh. Ini rutin okey. Ya. Apa nama? Muhammad Jakir. Salam Muhammad Jakir. Muhammad Jalam. Sini Muhammad Jakir sama dia mempunyai apa permit? Kita tanya. Kita punya sini los konser. Saya ni. Lu punya? Sendiri punya? Sendiri punya lah, tapi lu kerja sini lah. Okey. Apa permit lu ada? Building construction. Building construction. Ini tengok terbukti dia. Dia mempunyai building construction. Tapi dia kerja di ini minimarket ke restoran? Ini restoran kan minimarket? Ini Kita was minimarket pun tengok mereka menyalahgunakan permit yang ada. Ini kawan kita. Tengok dia terang-terang. Berapa lu bayar levy? ini bos saya bayar Kadang-kadang lah bayar, kadang-kadang tidak bayar lah. cara bukan mesti ada bayar. Atau bukan bagi. Ada 4.000 ada 3.000. Tapi lu kerja building. Tak boleh kerja ini, lu kena kerja building. Sekarang bos kerja pun sudah kurang. Sama Malaysia ni. Malaysia punya hal lah. Sekarang kerja kerja pun sudah kurang. Tengok inilah bukti ni. Saya punya kampung ada hal misalnya mar sakit. Okey, itu dasar peri kemanusiaan. Kita pun bukan kata apa. Tapi undang-undang ada. Tapi mana pergi yang undang-undang? Tengok dia kata dia punya kampung dia susah. Malaysia pun dia cakap sekarang susah. Building cara. Banyak bangunan. So sekarang dia pakai dia punya permit yang untuk bangunan minyak. Construction. 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 Dia kerja dia restoran. Okey? Ini semua terbukti lah. Kita bukan marah sama dia, tak ada. Ini bukan kerja kita. Ini kerja immigration. Ini kerja DPKL. Baik, thank you. Terima kasih. Ini semua warga India. India. Warga India. Dia mempunyai permit perladangan. Tapi kita sanksi lah. Dia kerja di ladang ke apa. Mana ada ladang dia nak kerja. Tapi kalau dia kerja ladang, dia kena duduk di Kelapa Sawit. Dia duduk Kota Raya. alasan-alasan yang digunakan oleh warga asing untuk menyelamatkan diri, Datuk, biasanya. Okey, satu pengalaman yang kita tengok yang dipaparkan dalam video hari ini, warga asing dia lari. Dia tinggalkan tempat yang dia menjual barang, dia menjajah, dia lari. Kalau ada pun dia akan katakan toke dia orang Malaysia, dia hanya bekerja. Dia akan katakan itu sajalah, itu alasan mereka. Tapi terang-terang saya percaya bahawa pihak penguatkuasa yang mempunyai zon-zon. Di zon Brickfield ada penguatkuasa DPKL. Dia lebih arif apa yang berlaku di sini. Dia lebih arif sebab dia kawasan jaga zon di Brickfield DPKL. Takkan dia tak tahu apa yang berlaku. Kita orang biasa, masyarakat madani, semua tahu apa yang berlaku. Kita mahu betul-betul berfungsi. Kalau kita nak benteras, hari ini juga kita benteras. Kalau ini pun tak boleh benteras, kerajaan tak boleh benteras warga asing bermaharajalela dan berniaga. Macam mana kalau anasir asing menyerang negara kita, macam mana mereka nak membenteras? Persoalan logik. Ini kita mempunyai badan beruniform. Immigration, polis, rela, KPKDKN, semua mempunyai kuasa badan uniform. Sekiranya ini pun mereka tidak membenteras, apabila anasir asing menyerang negara kita, macam mana negara kita nak membenteras, menahankan, mempertahankan martabat serangan asing itu? Satu tempat, tengok ni BGB ya. Dia ada lesen nombor file di BKL lah. Tapi tengok, kita semua tengok, dia tu memang semua warga asing. Ini semua Alibaba lah, terang-terang Alibaba. Warga asing, dia datang, dia ambil lesen di BKL. Warga Malaysia ambil beri lesen dia beli. Lepas tu dia menyewakan. Ini bukti yang tersah. Kalau ada pekerja pun, immigration harus masuk. Tengok dia punya permit. Ini permit apa? Social permit ke? Dia datang melawat. Tengok enactment 39B immigration mengatakan
sekiranya tangkapan dibuat oleh immigration, mereka menyalahgunakan permit, mereka boleh ditangkap, di blacklist, diusir kepada negara asal. Tapi adakah ini berlaku? Tak pernah berlaku. So kita memohon jasa baik Perdana Menteri dan kerajaan, termasuk semua parti lah yang jadi ahli parlimen, supaya dengan segeranya kita akan menyerahkan satu memorandum sebelum 30 hari bulan di parlimen. Kita mahu mereka dengan keseluruhannya, dengan satu hati mengambil iktibar untuk membentras kegiatan warga asing. Tanya Nama sikit dia Datuk Datuk Seri. Seri. Datuk Seri, apa khabar Datuk Seri? Dia warga Malaysia. Dia menceburi dalam perniagaan pork rice. Oh, pork Sekarang rice. famous. Kita unjuk syabas kepada dia. Datuk, saya nak tanya sikit saja Datuk. Ya, ya. Datuk, Datuk Kalai memang memperjuangkan Ya, betul. tentang perkara-perkara isu yang panas Datuk. Ya, ya. Datuk. Jadi apa pandangan Datuk? Adakah ini satu perkara yang bagus, Ya, baik-baik? memang bagus sebab Datuk yang buat sini bagi orang Malaysia buat menjaga dekat sini. Kalau orang luar negeri buat menjaga dekat sini, orang Malaysia nak buat apa? Itu yang Datuk punya itulah. Bagus Datuk buat tu memang bagus. Datuk sokong Datuk. Ya memang kita sokong. Okey tak? Okey Datuk. Okay, thank you, Tok.